Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Kalau usia kamu panjang, kamu akan melihat banyak berlakunya salli ala Sayyidina Muhammad, keadaan salli ala Sayyidina Muhammad pecah belah daripada kalangan kamu. Perselisihan yang banyak. Macam kita jadilah ni lah tuan-tuan. Kita duduk zaman ni, zaman yang Nabi SAW sebut. Zaman banyak perselisihan sampai kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Ni kita duduk akhir zaman betul-betul ni tuan-tuan, Sayyidina Muhammad. Sampai benda-benda yang terang-terang depan mata kita betul pun orang akan kata salah. Yang kata salah tu bukan daripada kalangan orang-orang yang tak faham. Kadang-kadang yang kata salah daripada kalangan orang yang kita kata macam tak patut dia fikir macam tu. Tak faham tak ni? Fitnah akhir zaman. Kita duduk zaman tu, zaman yang Nabi SAW sangat takut, para sahabat sangat takut, kita Allah pilih duduk zaman ni. Maka Allah suruh buat apa? Nabi SAW suruh buat apa? Ikut Khulafa Ar-Rashidin salli ala Sayyidina Muhammad, nah, yang diberi petunjuk dan gigit geraham ni. Gigit dengan gigi geraham apa yang kita terima, salli ala Sayyidina Muhammad, jangan lepas. Kalau gigit geraham ni maksud gigit sungguh-sungguh ni, gigit jangan lepas. Anda faham tak? Melazimkan diri berpegang dengan sunnah An-Nabawi dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Sunnah ialah satu jalan yang dilalui. Maka sunnah itu meliputi kesemua pegangan terhadap apa yang menjadi pegangan Nabi SAW dan para khulafa dari segi i'tiqad, amalan-amalan dan perkataan-perkataan. Nabi SAW telah menghubung kaitkan sunnahnya dengan sunnah Khulafa Ar-Rashidin berdasarkan ilmunya bahawa jalan yang telah dikeluarkan oleh mereka dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah aman serta selamat daripada kesilapan. Kaum muslimin telah bersepakat di atas gelaran Khulafa Ar-Rashidin ke atas 4 orang sahabat, iaitu Abu Bakar, Omar, Osman, Ali radhiyallahu anhum. Tidak syak lagi bahawa kejayaan adalah berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa yang 4 selepas baginda SAW, khususnya ketika berlaku perselisihan dan perpecahan. Daripada sinilah keluar disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, salli ala Muhammad. Kemudian yang berikutnya tuan-tuan, salli ala Muhammad, pesanan Nabi SAW untuk kita mengelakkan diri daripada perkara-perkara bid'ah. Bid'ah ni apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sebut, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Nabi sebut, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang bukan bersumber daripadanya, maka dia tertolak. Nabi SAW sebut. Dia sebut sebagai bid'ah. Bid'ah ada 2 makna. Yang pertama makna daripada segi syarak. Yang kedua makna segi bahasa. Makna dari segi syarak ialah pembaharuan yang dilakukan yang bertentangan dengan syarak dan dalilnya berbentuk khusus dan umum. Tentang bid'ah ini terdapat amaran daripada Nabi SAW, kullun bid'atin dalalatun. Setiap daripada bid'ah itu adalah sesat. Adapun bid'ah dari segi bahasa ialah setiap benda yang dicipta tanpa ada sepertinya sebelumnya, iaitu pada masa yang telah lalu. Dengan maksudnya kita menjelaskan apa yang telah diriwayatkan mengenai ihtisan, yakni bid'ah, melalui perkataan sebilangan sahabat. Contohnya perkataan Umar ketika orang ramai berkumpul untuk mengerjakan solat tarawih di dalam bulan Ramadan dengan berimamkan seorang imam dalam masjid. Umar radhiyallahu anhu turut serta bersolat bersama dengan mereka. Beliau telah berkata, salli ala Sayyidina Muhammad, fa ni'matu bid'ah hadza. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Pasal apa Sayyidina Umar kata bid'ah? Bila orang berhimpun ramai-ramai untuk solat tarawih pada zaman Sayyidina Umar, pasal apa dia kata bid'ah? Sebab perbuatan itu tidak dibuat pada zaman Nabi SAW. Nah, Ustaz Syamad, bid'ah? Ya, bid'ah. Tapi bid'ah disebut sebagai bid'ah yang salli ala Sayyidina Muhammad hasanah atau bid'ah idhafiyah yang ada sandarannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah terbahagi kepada 2. Yang pertama disebut sebagai bid'ah hasanah ataupun bid'ah salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mahmudah, ataupun bid'ah hasanah, atau ulama sebut bid'ah idhafiyah, bid'ah yang ada sandaran. Yang kedua disebut sebagai bid'ah haqiqiyah atau bid'ah dalalah, salli ala Muhammad, bid'ah
mazmumah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang kotor, bid'ah yang salih ala Sayyidina Muhammad hakikiyah yang terang-terang. Kita Imam Syafi'i, bid'ah ni ada dua. Dengan maksud, apa saja bid'ah yang bertepatan dengan sunnah, maka dia terpuji. Dan apa saja bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, maka dia tercela. Beliau telah berdalil dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Tuan faham lah? Bukan semua bid'ah. Sebut bid'ah sesat belaka. Tak. Kita berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i yang bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah mazmumah. Satu bid'ah yang tercela ataupun zalalah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Baik. Macam mana ulama bagi contoh mudah untuk kita faham? Tuan-tuan, kalau kita kata bangkai ni najis. Macam ni. Boleh makan bangkai tak? Tak boleh makan bangkai. Haram hukum dia makan bangkai. Tapi boleh tak kita makan bangkai ikan? Boleh? Boleh. Allah sebut dalam Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah Allah haramkan ke atas kamu al-maitah, bangkai, salih asmat, waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging khinzir. Allah sebut dalam ni bangkai. Kalau kita ambil perkataan Allah ni kata bangkai, maksud semua bangkai tak boleh makan. Betul tak ni? Allah sebut itu perkataan yang umum. Habis mana mai kata bangkai ikan boleh makan? Dia mai balik daripada hadis Nabi SAW. Tuan faham tak ni? Jadi bila Nabi SAW sebut kullu bid'atin dalalah, setiap daripada bid'ah itu sesat. Yang setiap tu, dia kata, tadi ustaz kata, Imam Syafi'i kata ada dua, satu bid'ah hasanah, satu bid'ah mazmum, apa ni, dalalah. Tapi Nabi SAW sebut kullu, setiap bid'ah itu sesat. Maksud kullu itu ialah sifatnya umum. Macam yang Allah sebut dalam Quran tu, Allah kata hurrimat alaikum maitah, telah Allah haramkan bangkai. Faham ni? Kalau pegang pada perkataan tu, maksudnya semua bangkai semua tak boleh makan. Tuan faham ni? Jadi al-maitah dalam perkataan itu sifatnya umum. Jadi ulama tolong kelaskan pada kita, ada bangkai yang boleh makan, ada bangkai yang tak boleh makan. Nabi SAW sebut kullu bid'ah, setiap bid'ah tu sesat. Dengan sifat umum, ulama mai bahas kita, yang ni bid'ah boleh, yang ni bid'ah tak boleh. Tuan faham tak ni? Quran yang kita duk baca tu, Nabi SAW, zaman Nabi mana ada Quran macam tu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak ada Quran macam tu. Tak ada Quran yang dibukukan pada zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW tak pernah bukukan Al-Quran. Nabi SAW tak pernah para sahabat untuk bukukan Al-Quran. Bila Nabi SAW wafat, mai zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam waktu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar berperang, ada satu peperangan nama peperangan Yamamah. Perang Yamamah berperang dengan orang-orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang mengikut Musailamah Al-Kazzab. Waktu berlaku perangan ni ada 70 daripada sahabat yang mati syahid, dan 70 sahabat ni ialah penghafaz Al-Quran. Zaman Nabi, para sahabat semua pakai hafal Quran. Yang ada masing-masing ada musyaf-musyaf di rumah masing-masing. Kebanyakan sahabat hafal Quran. Lalu bila mati sahabat penghafaz Quran 70 orang, Sayyidina Umar risau, pergi jumpa kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, boleh tak kita bukukan Al-Quran? Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak mau. Tak boleh. Pasal Nabi SAW tak buat, Nabi SAW tak pernah suruh kita buat. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kamu tak buat sekarang, satu hari nanti orang tak kenal apa itu Quran. Betul tak? Bid'ah tak? Bid'ah lah, Nabi SAW tak pernah buat, Nabi SAW tak pernah suruh buat. Panggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit, mai. Zaid, kamu saya tugaskan untuk menghimpunkan Al-Quran, buku Al-Quran. Kalau kamu suruh saya pindahkan Bukit Uhud mai kat sini, itu lebih mudah untuk saya daripada saya buat benda yang Nabi SAW tak pernah suruh. Kalau kamu tak buat, nanti Al-Quran akan hilang, orang tak kenal. Tuan-tuan, akhirnya Zaid bin Thabit jadi ketua pengumpulan Al-Quran, dibantu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Duduk di pintu masjid, tunggu siapa yang ada mushaf Al-Quran, bawa mai himpun. Siapa yang menghafal Quran, bawa mai dengan dua bukti. Pertama, bukti musyaf. Yang kedua, bukti kata dia terima tu daripada Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, dihimpunkanlah Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terimpun Al-Quran.
belum disempurnakan penyusunannya. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, naik zaman Sayyidina Umar tak sempat juga sebab expansion of Islam berkembang. Sampai Sayyidina Umar wafat 10 tahun, naik Sayyidina Osman. Bila naik Sayyidina Osman, Huzaifah Al-Yamani balik menjumpa Sayyidina Osman. Dia kata, wahai Osman, tahu tak apa yang berlaku? Tak tahu. Yang berlaku ialah di Syam orang baca Quran telo dia. Di Hijaz orang baca Quran telo orang sana. Dibaca Quran ni telo orang sini. Bila mereka berhimpun ramai-ramai, masing-masing mengkafirkan di antara satu sama lain. Hang baca Quran pasal apa ni? Ni jenis apa ni baca lagu ni? Makan nasi. Ni bukan betul ni. Tengok kami kata makan nasi. Orang Terengganu. Oh, pekat jadi kecoh sampai mengkafirkan di antara satu sama yang lain. Akhirnya apa Sayyidina Osman buat? Sayyidina Osman membukukan Al-Quran dengan satu bahasa Quraisy. Dia kata kepada Zaid bin Sabit, kalau kamu cari-cari tak jumpa perkataan dia, ambil perkataan dia pada bahasa Quraisy yang paling tepat. Akhirnya dibukukan Al-Quran, jadilah tuan-tuan yang disebut sebagai Ritham Osmani. Yang setiap muka surat dia ada 15 baris, dan setiap ayat tu tak bersambung kepada muka surat yang berikut dia. Dia mesti berhenti tarikh tertentu. Tuan-tuan, yang kita pakai sampai lah ni. Jadi, saya nak tanya, tidakkah pembukuan Al-Quran itu bid'ah? Bid'ah tak? Ya, bid'ah. Tapi bid'ah hasanah sebab dia tak bertentangan dengan syarak. Demikian Sayyidina Umar radhiyallahu an yang pergi himpunkan para sahabat untuk sembahyang berjamaah tarawih. Yang Nabi SAW hanya sempat tarawih dengan para sahabat 3 kali. Bila makin ramai, Nabi SAW sembahyang sampai pertengahan malam. Dan sekalian Jumaat. Besoknya Nabi SAW sembahyang sampai para sahabat kata apa? Kami takut, kami tak sempat nak sahur bagi tu. Dan sekalian Jumaat. Lepas tu, the next day tu, tunggu Nabi SAW tak mai. Pasal apa Nabi tak mai? Aku takut solat Jumaat tarawih tu diwajibkan kepada kamu. Tengok ni, para sahabat kata, Allah. Kalau kita kata apa? Alhamdulillah. Kau tidak jam. Tuan-tuan faham Jumaat. Lalu, bila Nabi SAW wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, setiap kali Ramadan, orang masing-masing sembahyang sendiri. Sayyidina Umar kata tak boleh. Impun semua. Panggil Ubay bin Ka'ab jadi imam. Impun semua orang sembahyang. Dia kata apa? Ni'matul bid'ah hadha. Ni ni'mah. Ni bid'ah yang baik. Salat Jumaat. Bid'ah tak? Bid'ah. Nabi SAW tak buat. Nabi SAW tak suruh para sahabat buat. Ni sahabat yang buat. Bid'ah tak? Ya, bid'ah. Dan disebut bid'ah itu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka disitulah dalil menjadi dalil pada Imam Syafi'i bahawa bid'ah ni ada 2. Satu bid'ah mazmumah, satu lagi bid'ah satu bid'ah yang mahmudah ataupun hasanah, satu lagi bid'ah yang dhalalah ataupun mazmumah. Tuan-tuan faham? Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi subhanallah, yang ketiganya Nabi SAW sebut tentang bid'ah untuk kita mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah daripada bid'ah. Dhalalah ni apa? Bid'ah yang langsung tak ada sandarannya kepada Nabi SAW. Dia buat tudung nampak subang ni keluar, kemudian nampak leher, dia buh tajuk kat situ busana muslimah. Kita kata ni mana betul muslimah ni, leher nampak ni. Dia kata kalau tak muslimah langsung tak pakai tudung. Dia pakai tudung lah juga sikit ni, macam bola rugby buat atas kepala tu. Dia mau tengok ni serban ke apa, ni serban ke apa. Dia kata, ni subang mau tunjuk, kata bom beli mai-mai takkan tak tunjuk orang boh. Tuan-tuan, yang ni bid'ah dhalalah. Yang sesat. Pasal apa? Pasal canggah dengan syarak, kemudian dia label dia sebagai Islam. Tak faham ni? Dari segi ekonomi ke, dari segi pemerintahan ke, dari segi undang-undang ke, kalau dia buat sesuatu, kemudian dia claim ini daripada Nabi, dia claim ini dalam Islam, walhal dia bercanggah dengan syarak, itu bid'ah yang dhalalah. Contoh yang lain, dia abang kata apa? Disebabkan kita masing-masing sibuk lah ni, maka solat Jumaat subuh ni, lah ni masuk subuh pukul apa? Pukul lambat masuk subuh lah ni. Pukul 6-8 minit dia kata, kita semua kalut nak pergi kerja, maka esok kita sembahyang subuh pukul 5.30 lah kat sini. Kat sini lah kita buat 5.30. Ni. Ataupun disebabkan kalut masing-masing, kita pergi sembahyang subuh nanti pukul 8.30, sembahyang subuh 8.30, dan daripada 2 rakaat saya bagi diskaun 1 rakaat je. Itu baru bid'ah. Nampak ni? Kemudian dia claim tu daripada agama. Tuan-tuan sekalian, salih ala Muhammad.